Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam BBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Uh, jadi hari ini saya ada dua topik menarik yang mungkin ada perkara yang akan mengejutkan anda, mungkin ada perkara yang anda sudah teka, tetapi benda ni saya akan dedahkanlah hari ini. Okey, sebelum saya sambung, pastikan anda share ramai-ramai live hari ini sebab ianya menarik, dan pastikan anda bersama saya sehingga hujung siaran ya. Dan kebelakangan ni banyak berlaku sabotaj live saya. Jadi jika ada anda dapati gangguan atau tiba-tiba saya live dah terputus, jangan ke mana-mana, refresh page, saya akan ulang ya. Jadi pertama sekali saya nak bincang berkenaan dengan Muhyiddin, yang kini kita tahulah, kita tak payah teka, kita tahu Muhyiddin agak terdesak sebab kekalahan teruk Perikatan Nasional. Jadi Muhyiddin mungkin melakukan atau akan cuba sesuatu yang bakal kejutkan anda semua. Okey ya, yang bakal kejutkan anda semua. Jadi apa perkara tu dan mengapa dia akan lakukan, ini saya akan cerita. Dan yang kedua, Anwar, ada desakan Anwar untuk berundur. Dan desakan ini dibuat, malah ada tokoh analisis yang berpendapat bahawa Anwar ni masa dia terhad. Jadi sebenarnya buat masa ni, setakat ini desakan ini tidak akan diterima oleh Anwar, dan saya akan jelaskan apa sebabnya. Jadi saudara-saudara nak tahu apa sebabnya. Jika anda mendesak Anwar turun sebab anda dah gagal, anda ketua pembangkang yang hanya membawa kemusnahan kepada pembangkang, jadi sila berundur, dia takkan layan ya. Sebabnya saya akan jelaskan. Okey, so bersama saya sehingga hujung siaran. Tetapi sebelum jangan ke mana-mana ya. Sebelum saya memulakan, saya terharu ya. Sehingga pukul 2 petang tadi ya, sebelum saya sampai ke topik ya, saya nak cerita sedikit. Sehingga 2 petang tadi saya dapat lebih kurang 130 lebih mesej peribadi dan saya terkejut, terharu sebab mesej ni ramai yang minta nombor akaun peribadi saya, nak derma. Sampai saya juga baca ada seorang pakcik sampai komit, tak kenal dia, terus mesej dia komit 2,000. Saya terkejut dan terharu, memang terharu, tetapi terkejut macam mana tiba-tiba semua orang cerita pasal nak derma kepada saya. Jadi saya fikir, tiba-tiba saya dapat satu petunjuk. Mungkin ini kaitan dengan live semalam. Jadi saya rujuk balik live semalam. Dan apabila saya rujuk live semalam, saya dapati ada satu perkara yang saya sebut pada awal yang mungkin telah disalah tafsir oleh penonton. Dan saya kata saya dalam keadaan susah, saya dalam keadaan kadang-kadang tak cukup makan. Jadi orang ada, saya nampak ada pihak yang faham, tapi ada pihak yang mentafsirkannya sebagai satu rayuan halus, rayuan secara halus untuk bantuan. No, sebenarnya kamu kena lihat konteks keseluruhan live semalam. Sebenarnya apa yang saya maksudkan ialah, seperti saya, ada ramai yang tidak mengharapkan apa-apa. Itu maksud saya. Ada ramai yang susah, ada ramai yang macam saya, kadang-kadang tak cukup makan, tetapi kita tidak mengharapkan apa. Kita berjuang ikhlas, kita berjuang demi kebenaran. Jadi jangan persia-siakan perjuangan kita. Itu maksud dia ya. Bukannya minta sesuatu atau bantuan, bukan. Okey. Jadi terima kasihlah, tapi saya terpaksa tolak. Bukan niat saya nak minta donation daripada public, no. So maksud sebenar kenyataan saya dalam semalam ialah ada ramai yang melakukannya secara ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa.
Tapi terima kasih jugalah, terharu sikit lah, bukan terharu sikit, terharu banyak, ya. Dan mesej lagi masih masuk dari pelbagai pihak, termasuk pihak yang menentang. Ini lagi terkejut saya, yang menyokong pembangkang pun, yang menyokong UMNO pun, walaupun mereka hari-hari mencaci saya, tapi secara peribadi mereka kata apa yang kamu lakukan tetap juga perlu dan sebagainya. Jadi terharulah. Tapi saya rasa mesej saya semalam dalam live sudah disalah tafsir. Bukan itu maksud saya. Saya perlu bantuan. Maksud saya ulang, ada ramai yang melakukan perjuangan secara jujur. Jangan persia-siakan perjuangan itu. Ada orang dia cukup makan, ada orang tak cukup makan, ada orang dia macam-macam jenis, tapi mereka ikhlas, mereka tak harapkan apa-apa. Okey. So kadang-kadang saya pun masalah sikit. Sebab apa? Cara saya olah ayat saya tu, dalam pada nak bercakap banyak ni, kadang-kadang tidak diolah dengan baik sehingga boleh menimbulkan satu kekeliruan. Itu saya mengaku. Okey, tapi terima kasihlah banyak-banyak, ya. Terima kasih banyak-banyak. I will survive. Okay. Dan setakat mampu saya akan teruskan. Baik. Yang kedua, saya rasa bermula sekarang, disebabkan tidak ada blok ketiga yang nyata, saya tidak tahu apa yang berlaku. So saya rasa buat masa ni saya nak gugurkan perkataan kuasa ketiga, frasa kuasa ketiga atau blok kuasa ketiga atau blok ketiga dari naratif saya. Selagi saya tidak nampak apa-apa, saya gugurkan teruslah. Jadi kita jangan berbincang dulu apa-apa berkaitan dengan kuasa ketiga ke, atau blok kuasa ketiga ke dan sebagainya. Okay. So hari ini balik kepada tajuk. Terdesak, Muhyiddin mungkin akan cuba sesuatu yang bakal kejutkan anda semua. Okey. Saya ada terima maklumat, tetapi maklumat tu ada ke tak ada ke, saya juga berpendapat bahawa Muhyiddin akan dalam keadaan terdesak melakukan benda yang paling logik dan satu-satunya perkara yang dia boleh lakukan selepas ini untuk cuba selamatkan keadaan. Tidak ada lain yang dia boleh lakukan kerana segala percaturan dia gagal. Saya ada terima maklumat bahawa Muhyiddin sedang merancang sesuatu. Tetapi tolak maklumat itu tepi, saya bersetuju bahawa perkara itu akan berlaku atau percubaan itu akan dibuat oleh Muhyiddin. Jadi saudara-saudari ingat bahawa, masih ingat ya, Muhyiddin mengkhianati Tun dan bersekongkol dengan kluster mahkamah kleptokrat untuk cuba membentuk kerajaan Melayu Islam baru. Okey. Jadi dia bersekongkol dengan Najib, dia bersekongkol dengan Zahid, dan Azmin bersekongkol dengan Najib, Zahid dan sebagainya. Kemudian pengkhianatan besar-besaran berlaku dan satu kerajaan terbentuk, kononnya Kerajaan Melayu Islam. Jadi apa yang Muhyiddin ingin lakukan, yang lama dulu saya bongkarkan, ialah pertama, Muhyiddin tak nak fokus diberi kepada Muafakat Nasional, tetapi sebaliknya fokus diberi kepada Perikatan Nasional. Jadi untuk itu dia tarik PAS. PAS setuju ditunggang oleh Muhyiddin, jadi PAS berdamping dengan Muhyiddin. Dan kemudian dengan adanya PAS, Muhyiddin sangka UMNO tidak akan ada pilihan dan UMNO akan setuju juga untuk berdamping dengan Muhyiddin dalam Perikatan Nasional. Tetapi percaturan Muhyiddin gagal sebab UMNO tidak ingin berdamping dengan Muhyiddin dalam Perikatan Nasional. Jadi PAS tersepit, PAS serba salah. Tapi PAS tetap berpaut pada Muhyiddin. Jadi niat asal Muhyiddin, jika ketiga-tiga parti ini bertumpu di bawah bumbung Muafakat Nasional, maka langkah kedua ialah Muhyiddin beransur-ansur akan cuba mengawal, menguasai UMNO menerusi pemilihan dalam parti. Iaitu menerusi pemilihan, Muhyiddin akan cuba tanam orang UMNO yang memihak kepadanya bagi menggantikan Zahid. Jadi perlu ada pemilihan UMNO dan kemudian Zahid digugurkan. Dan selepas Muhyiddin dah berjaya
merampas tampuk kepimpinan UMNO menerusi proksi dia, akan berlaku satu langkah bagi menggabungkan UMNO dengan PPBM bagi membentuk UMNO Bersatu atau UMNO 3.0, ya. Dan Muhyiddin akhirnya akan jadi presiden UMNO 3.0 ni. Okey, so itu sebenarnya matlamat asal Muhyiddin. Sebab dulu Najib cantas Muhyiddin daripada jawatan Timbalan Perdana bukan hanya daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri, tetapi juga jawatan Timbalan Presiden UMNO. Jadi misi Muhyiddin untuk menjadi Presiden UMNO tercantas. Ya, jadi ramai orang ingat Muhyiddin misi utama dia nak jadi Perdana Menteri. No, itu bukan prize dia. Prize utama sebenarnya adalah untuk menjadi Presiden UMNO. So itu sebenarnya perancangan sulit Muhyiddin, seperti mana yang saya difahamkan. Tapi gagal. Jadi tujuan Muhyiddin nak masuk UMNO ke dalam Perikatan Nasional juga adalah untuk Muhyiddin menjadi hero di kalangan masyarakat Melayu Islam. Jadi dia akan beritahu Perikatan Nasional di bawah kepimpinan dia berjaya membawa penyatuan ummah menyeluruh dan berjaya menubuhkan sebuah kerajaan Melayu Islam. Percayalah, kalau benda tu terjadi, Perikatan Nasional memang akan meletup. Sebab ummah akan tertarik dengan konsep itu. Malangnya ianya gagal disebabkan percakaran tidak tentu hala yang tahap gila antara PAS dengan UMNO, antara UMNO dengan PPBM dan sebagainya. Okey, so itu adalah kegagalan. Sekarang ni Perikatan Nasional sudah dijinakkan di kubu kuat Muhyiddin sendiri, iaitu di Johor. Jadi di dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional telah berjaya melemahkan semangat Akaumbi dan jentera PN yang kini tertanya-tanya adakah Muhyiddin perlu kekal sebagai Presiden PPBM ataupun adakah PPBM ni relevan. Ya, saya dari awal dah beritahu PPBM ni bakal berkubur. Dan Muhyiddin akhirnya sudah mengaku benda ni dan dia sudah tahu jika dia tidak lakukan sesuatu yang drastik atau membawa Perikatan Nasional masuk ke dalam satu pergabungan baru, Perikatan Nasional akan berkubur pada PRU 15. Dalam keadaan ni, jika saya Muhyiddin, apa akan saya buat? Apa yang akan saya buat? Okey, jika saya Muhyiddin, hanya satu jalan sahaja. Saya akan cuba menghubungi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, orang jangan salah sangka naratif saya. Saya tak kata Muhyiddin ada menghubungi Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan saya tak kata ada komunikasi antara Muhyiddin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. No. Apa yang saya kata adalah jika saya Muhyiddin, saya akan memikirkan cara untuk berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan meminta maaf ampun atas segala pengkhianatan saya terhadap Tun. Itu terus saya akan memikirkan. Sebab ahli politik ni dia tak tahu malu. Akhirnya it's all about political survival. Jadi saya, apabila saya membaca pencaturan politik, kalau saya terlibat dalam pencaturan sebagai Presiden PPBM atau Bersatu, itu adalah perkara pertama yang akan saya fikirkan, sebab tidak ada cara lain. Jadi saya akan bersetuju untuk melutut kepada Tun. Jadi saya pasti itulah yang sedang difikirkan oleh Muhyiddin, dan menurut sumber-sumber saya yang ada di antaranya dari PPBM, memang itulah yang difikirkan oleh Muhyiddin. Jadi ini bermakna jangkaan saya beberapa bulan lalu betul bahawa benda ni akhirnya akan terjadi. Okey, mengapa melutut kepada Tun? Sebabnya sekarang ni Muhyiddin dia rampas PPBM dari Tun. Dia menendang Tun daripada jawatan pengerusi PPBM secara tidak kehormat menggunakan jungle politics, jungle law. Ya, so ini adalah penghinaan besar kepada Tun oleh Muhyiddin. Jadi langkah pertama untuk Muhyiddin menunjukkan kepada Tun bahawa dia sudah bertaubat, ya, sebelum ada sebarang usaha dari pihak Muhyiddin untuk cuba hubungi Tun, ialah Muhyiddin perlu bersetuju untuk letak jawatan. Benda ni saya dah beritahu akan berlaku
6 bulan lalu saya dah bongkarkan ini adalah satu kemungkinan yang akan berlaku. Dan saya terbukti benar di mana semalam Muhyiddin mengumumkan bahawa dia bersedia untuk letak jawatan sebagai Presiden PPBM atau pengerusi PPBM ke apa, saya lupa. Ya. Jadi sebenarnya Muhyiddin sedang melambai-lambai bendera putih. Bukan maksud dia nak abaikan PPBM, no. Itu langkah pertama. Dia buat tawaran. Kemudian saya pasti akan ada percubaan untuk menghubungi Tun. Saya difahamkan memang ada percubaan sebelum ni, tetapi Tun tidak layan. Sebab Tun memang cukup marah dengan Muhyiddin kerana pengkhianatan Muhyiddin yang tidak harus dimaafkan. Tetapi jika Muhyiddin melutut, saya tidak tahu. Apakah Tun akan bersetuju? Tidak bersetuju, saya tidak tahu sebab saya bukan Tun. Tetapi saya cuma boleh beritahu bahawa jika saya Muhyiddin, itu adalah perkara pertama terlintas. There is only one more option. Saya melutut dan saya tawar untuk letak jawatan. Kemudian saya cuba untuk hubungi Tun nak berbincang. Jadi kalau saya Muhyiddin, saya akan fikir, andai kata Tun setuju maafkan saya, kemudian saya letak jawatan, saya setuju Tun mengepalai satu gabungan baru. Bayangkan Muhyiddin ingin ini betul agar Bersatu, PAS dan Pejuang duduk bawah satu bumbung sebagai tanda penyatuan parti-parti Melayu Islam. Yang ini sedang bermain dalam kepala otak Muhyiddin. Lagi sekali, saya bukan kata ini adalah perancangan yang sebenar, yang sudah dibuat, yang sedang dibincang. Bukan. Jangan salah tafsir kenyataan saya. Jangan kata Regi kata Pejuang sedang berbincang dengan Muhyiddin. No, I never said that. Saya tak pernah kata tu. Tapi inilah yang sedang bermain dalam kepala otak Muhyiddin. Kalau saya Muhyiddin, itulah yang akan bermain dalam kepala otak saya. Saya nak cuba buat sesuatu agar Tun mengepalai gabungan yang melibatkan Bersatu, PAS dan Pejuang. Dengan cara tu Bersatu selamat. Dan kalau kau ingat live saya semalam, saya kata dalam PRN Johor, satu mesej jelas yang kita nampak adalah rakyat ingin kestabilan politik. Dulu rakyat ingin kestabilan politik dulu, kemudian benda lain bincang kemudian. Peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Dan walaupun terlalu rendah, tapi BN gagal menunjukkan peningkatan mendadak dalam peratus undi popular. Bermakna jika peratus yang keluar mengundi tinggi, undi popular BN boleh jadi jatuh mendadak berbanding PRU 14. Jadi BN sekali lagi menang disebabkan peratus keluar mengundi rendah, dan ramai boikot berkemungkinan tinggi disebabkan apabila mereka melihat kepada alternatif, mereka melihat alternatif tidak menunjukkan satu kesepakatan, satu gabungan yang stabil, yang boleh dipercayai. Kerana rakyat fras, dulu mereka beri kepercayaan kepada PH, at last berlaku pengkhianatan dan sebagainya, jadi tidak stabil balik. Jadi mereka nak lihat satu gabungan baru yang boleh meyakinkan rakyat bahawa mereka mampu membawa kestabilan. Jika gabungan itu tidak wujud, ramai tidak keluar mengundi. Bermakna saham Pejuang cukup tinggi tapi duduk rumah. Dan pengundi atas bagar yang turun mengundi terpaksa memilih BN selagi tidak nampak satu alternatif yang stabil. Jadi itu hakikatnya lah. Of course, Laskar Pro UMNO, Pro Najib akan kata Regi tak boleh terima hakikat. No lah, ini hakikat sebenar. So andai kata pada pemikiran Muhyiddin, dan jika saya jadi Muhyiddin, saya juga akan memikirkan benda sama, bahawasanya jika saya berjaya gabungkan bawa Bersatu, PPB, Bersatu, PAS dan Pejuang duduk bawah satu bumbung, jika saya Muhyiddin, saya akan fikirkan bahawa ini bukan hanya akan menyelamatkan maruah PPBM, bukan hanya akan menyelamatkan maruah PAS, Barisan Nasional akan kantoi pada PRU 15 sebab satu
peratus besar undi Melayu Islam akan beralih kepada gabungan baru ni. Okey. Jadi inilah yang sedang difikirkan oleh Muhyiddin. Benda ni lama dulu saya cerita Muhyiddin akan menjurus ke arah ini. Dan semalam apabila saya membaca bahawa Muhyiddin menawarkan untuk letak jawatan, saya menghubungi sumber-sumber dari dalam PPBM, dari pelbagai sumber yang boleh dipercayai, dan mereka mengesahkan bahawa apa yang saya fikirkan dulu sedang terjadi. Okey. Jadi adakah Muhyiddin akan menghubungi Tun lepas ni? Saya tak tahu. Bila akan Muhyiddin cuba menghubungi Tun? Saya tak tahu. Adakah Tun akan melayan Muhyiddin? Saya tak tahu. Yang saya tahu dulu ada percubaan Muhyiddin untuk menghubungi Tun, dan berdasarkan maklumat Tun tak layan. Okey. So ini adalah apa yang sedang terjadi. Adakah saya setuju dengan perancangan Muhyiddin? Adakah saya tidak setuju? Itu bukannya dalam skop live ini. So apa pendapat anda? Jadi simpan pendapat anda, tunggu isyarat saya, kemudian anda boleh bertanya soalan. Okey, yang kedua, Anwar tidak akan layan desakan berundur. Ini sebabnya. Okey. Jadi sebenarnya kita dah lama minta Anwar berundur. Anwar adalah punca segala kemusnahan dalam blok pembangkang. Di Sabah, mesej jelas diberikan oleh rakyat, kami tolak Anwar, kami tak nak dia sebagai Perdana Menteri. Di Melaka, mesej jelas diberikan, kami tak mahu Anwar, kami tolak kepimpinan dia, kami tidak mahu dia jadi Perdana Menteri. Di Sarawak, DAP kena teruk, mesej jelas diberikan, kami juga akan menghukum parti-parti yang berdamping dengan Anwar. Di Johor, sekali lagi rakyat memberi mesej jelas, kami tolak Anwar, kami tidak ingin dia sebagai Perdana Menteri. Kau buatlah lagi 10 PRN, kemudian rakyat akan beri mesej yang sama, tetapi Anwar tidak akan layan. Dan kau lihat, DAP akan cakap macam-macam, Amanah akan cakap macam-macam. At last, mereka juga tidak akan suruh Anwar letak jawatan. Bila saya kata mereka, saya maksudkan kepimpinan utama DAP, iaitu Lim Guan Eng dan Lim Kit Siang, dan juga kepimpinan utama Amanah, iaitu Muhammad Sabu. Jadi kenapa? Kenapa? Dah tahu Anwar sedang membawa anda ke kemusnahan, mengapa? Jadi sebenarnya ini sejajar dengan apa yang saya dedahkan sebelum PRN Johor. Saya dah beritahu, sebenarnya Pakatan Harapan dia dah bersedia untuk kalah teruk di Johor. Dia dah bersedia untuk berkorban kerusi-kerusi lemah dia. Dia sengaja tak tarik MOU selepas DUN Johor dibubarkan. Sebabnya PRN Johor ni dia nak gunakan untuk perangkap parti-parti yang ada potensi jadi kuasa ketiga, seperti Muda dan Pejuang. Dia tak berjaya perangkap Pejuang, tetapi dia berjaya perangkap Muda. Jadi bila PH perangkap Muda dalam PRN Johor, akhirnya kita lihat sekarang pengundi dah keliru. Dia tak nampak kestabilan dalam parti-parti alternatif, jadi ramai tak keluar undi. Sebab mereka lihat Muda ni dulu presiden dia berdamping dengan Tun, tiba-tiba Muda berdamping dengan PH, orang jadi keliru, orang nampak kemungkinan ketidakstabilan andai kata parti-parti seperti Pejuang, Warisan dan sebagainya dipilih. Jadi bukan mereka tak sokong, tapi mereka duduk rumah, undi atas pagar pun tak berani. Jadi sedikit sebanyak Pakatan Harapan berjaya juga sabotaj Pejuang, okey, di PRN Johor. Jadi ini berpadanan dengan dakwaan saya dulu, bahawa salah satu sebab Pakatan Harapan akhirnya tidak menarik balik MOU. Sebelum tu dia kata kalau DUN Johor bubar, dia akan tarik MOU. Tiba-tiba bila DUN Johor bubar, dia senyap. Sebab akhirnya dia bersetuju nak masuk PRN Johor, walaupun dia tahu dia akan kena belasah teruk. Dia sanggup kena belasah teruk. Dia sanggup bagi kerusi lemah dia kat Muda, ya. Dia sanggup korbankan kerusi-kerusi lemah dia. So ini jelas menunjukkan dia memang masuk Johor bersedia untuk dibelasah teruk, berkorban Johor, ya. Mengapa? Sebab dalam pada Pakatan Harapan berbuat demikian, Pakatan Harapan berharap sebelum PRU 15
fenomena kuasa ketiga ni akan gagal. Okey, dia nak sabotaj. Kemudian dia nak Barisan Nasional menang besar dalam Johor, supaya akar umbi Perikatan Nasional akan jadi layu dan lemah, tidak bersemangat, supaya tidak jadi ancaman pada PRU15. Dan juga dia nak Barisan Nasional menang besar dalam PRN Johor, supaya Barisan Nasional boleh desak Ismail Sabri untuk bubar parlimen selepas pemilihan UMNO PAU. Bukankah saya dah cerita semua ni satu persatu kepada anda? Jadi sekarang rancangan ini berjaya. Ya. Dan awak bolehlah cuba minta Anwar letak jawatan. Penganalisis bolehlah predict Anwar nak letak jawatan ke tidak, tapi tidak akan berlaku. Anwar terdesak nak pilihan raya awal. Lagi satu sebab, dia tak nak pilihan raya diadakan selepas pemilihan UMNO. Jika pilihan raya umum diadakan selepas pemilihan UMNO, ada risiko Zahid akan tercicir. Mungkin Ismail Sabri akan ambil alih. Jika Ismail Sabri ambil alih UMNO, tidak ada harapan PH dengan BN bekerjasama membentuk kerajaan selepas PRU15. Jadi Anwar terpaksa bersetuju PRU diadakan awal. Lim Guan Eng juga terdesak. Jangan kata Najib Zahid, Lim Guan Eng juga ada kes-kes mahkamah dia. Dia pun saya percaya inginkan PRU 15 awal. Sebab itu Anthony Loke baru-baru ni cadangkan nak lanjutkan MOU. Saya difahamkan lah, benar atau tidak saya tak tahu, saya difahamkan oleh pihak sumber dalaman, Lim Guan Eng dengan Lim Kit Siang tak setuju. Okey. So Anwar nak pilihan raya awal, Lim Guan Eng disyaki nak pilihan raya awal, Zahid nak pilihan raya awal, kita tahu mengapa. Najib nak pilihan raya awal, kita tahu mengapa. Najib tahu mungkin seawal bulan Ogos atau September, tiba-tiba Mahkamah Persekutuan boleh membuat satu keputusan muktamad berhubung kes Najib. Jadi semua nak pilihan raya awal. Jadi Barisan Nasional sebenarnya dia tak nak ambil risiko. Andai kata PRU15 berlaku dan BN tak menang pilihan raya, jadi dia tak nak ambil apa-apa risiko. Jadi dia terpaksa kerjasama dengan Anwar. Dia ada perbincangan dengan Anwar. Okey, lepas PRU15 kami setuju kerjasama untuk bentuk kerajaan. Jadi Anwar pun nak dengar benda ni. Lepas PRU kita kena kerjasama. Jika PH dapat lebih kursi dari BN, PH boleh tentukan siapa calon Perdana Menteri. Kalau Anwar, Anwar lah. Jika BN dapat lebih kerusi daripada PH, BN boleh tentukan siapa calon Perdana Menteri, sama ada Najib atau Tok Mat Hassan. Jika Najib dibenarkan bertanding pada PRU15 oleh SPR, maka Najib jadi calon Perdana Menteri. Jika Najib tidak dibenarkan bertanding, maka Tok Mat Hassan akan jadi calon Perdana Menteri dengan syarat Tok Mat Hassan bertanding kerusi parlimen dan menang. Jadi itu perancangan dia. Dan sebenarnya akhirnya, jika kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, kerajaan memang tidak akan bertahan sebab Pakatan tidak akan terus menyokong Ismail Sabri. Semua nak pilihan raya awal. Jadi salah teori kononnya Pakatan takut masuk pilihan raya sebab dia akan kalah. No, that is not the real plan. Okay? Dan salah ada satu teori yang dilambung baru ni, kononnya Zahid dan Najib bersedia untuk cantas Ismail Sabri. Tak timbul pun soal cantas Ismail Sabri. Sebenarnya menurut apa yang saya baru dedahkan, Ismail Sabri no longer has control when Parliament will be dissolved. Walaupun dia Perdana Menteri, secara teknikal dialah yang kena nasihati agung. Tetapi kalau dia engkar juga, PH dengan BN akan cetus juga penarikan sokongan terhadap Ismail Sabri. Cuma satu perkara yang mungkin berlaku, Ismail Sabri jika dia menasihati agung untuk bubar parlimen, agung boleh bubar parlimen. Kemudian agung akan memiliki kuasa mutlak. Dengan adanya kuasa mutlak ni, yang di-Pertuan Agong tidak semestinya bersetuju diadakan pilihan raya. Yang di-Pertuan Agong sebaliknya boleh isytihar maghiran. Ya. So itu satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan. So inilah pencerahan saya. Ya. Dan jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang.
Zaimah RJR terbaik, terima kasih. Semoga Allah memberi kesembuhan, terima kasih, amin. Adli Abdullah, ini perosak juga, bukan semua tahu gerak Madik. Abiman yang tak suka live ni baik keluar, bersabar. Sekarang ni ada satu gerombolan laskar, bukan lagi kumpulan laskar, gerombolan laskar yang telah dihantar untuk serang. Sabar, saya tahu nak buat apa. Okey, mungkin ada komen-komen di atas saya tak akan baca. Saya akan bermula dengan Wirah Teguh Satria Negara. Kalau saya tak sempat baca yang atas, anda ulanginya sebab banyak ya. Wirah Teguh, apa yang relevan 4 PM gagal, Tun Anwar Lim Kit Siang dah boleh berehat bagi muka baru pula selagi Anwar Lim Kit. Betul, semua tu betul. Semua tu betul, Wirah Teguh ni. Semua itu betul. Tetapi ini apa yang saya jelaskan tadi melangkaui logik, kita melangkaui apa yang kita inginkan. Mereka ni ada percaturan mereka sendiri. Akhirnya semua dah kena tipu dengan kluster mahkamah, dengan Anwar. Ya. So, actually orang selalu cakap Muhyiddin telah membenarkan kluster mahkamah disebabkan pengkhianatan Muhyiddin terhadap Tun. Dia telah benarkan kluster mahkamah naik. Sebenarnya ramai tak sedar, bukan hanya itu kesan buruk daripada pengkhianatan Muhyiddin. Ada risiko dia juga telah membenarkan Anwar naik. Andai kata tiba-tiba PRU 15 berlaku, mana jika Anwar dicalonkan sebagai Perdana Menteri lepas PRU, so banyak kerosakan yang telah dibawa oleh Muhyiddin dengan langkah Sheraton, dengan pengkhianatan terhadap Tun. Okey. Adakah Muhyiddin akan tarik sokongan ke atas Ismail Sabri? Saya tak rasa dia akan berbuat demikian. Tetapi apa yang dia akan cuba lakukan ialah dia akan cuba berhubung dengan Tun. So, adakah Tun akan layan? Dulu dah tak layan. Adakah Tun akan layan? Saya tak tahu. Tetapi dia dah lambai bendera putih dah. Dia offer untuk letak jawatan. Itu ada mesej tersirat. Sebenarnya dia tengah letak bendera putih kat situ, lambai bendera putih, bagi semua orang lihat. Okey. Jamil Jaafar, semoga Tun berjaya menyatukan parti-parti Melayu melawan parti penyamun. Itu saya setuju. Perjuangan saya bermula atas prinsip penyatuan ummah secara menyeluruh. Sebab apa yang Tun buat bila Tun wujudkan pentas maruah Melayu dulu adalah satu langkah yang tepat, berpandu kepada prinsip sebenar penyatuan ummah, ya, iaitu tidak melihat kepada pegangan ideologi. Dia tidak ada dalam pintu pagar masuk tertulis, kalau ideologi awak tak sehaluan dengan ideologi kami, sila jangan masuk. Tak ada. Dia ada wakil PAS, ada wakil UMNO, ada wakil Amanah, ada wakil PKR, ada wakil semua, ada wakil NGO Islam, semua ada. Korang duduk bersama dan bincang atas pentas maruah Melayu. Bila UMNO dengan PAS buat muafakat nasional, saya dari awal beritahu ini bukan muafakat penyatuan ummah. Jangan jaja nama ummah. Ini muafakat penyatuan parti-parti politik berkepentingan. Malah PAS sendiri ada sebut, ya, bagi mereka yang sehaluan dan ini apa tu boleh bersama dalam Perikatan Nasional. Itu dah letak syarat. Itu dah pakai Islam lain. PAS dah pakai Islam lain. Ya. So apa yang Tun buat sentiasa berpandu kepada landasan kebenaran dan saya boleh terima. Ya. Jamil Jaafar, okay. Said Zahran, Syabuddin, would be great to see a better, stronger third block. If it happens, then for the moment it's best that I do not talk about third block in future articles or future lives, or even mention the word the third force. I see it
to be counterproductive, and it's best I drop the idea for the moment. Sometimes, Syed Zahran, you have to be realistic. Okay, you can't sit here and narrate an idea and expect those listening to you to accept your idea. That's one. But even more disturbing is if that those who listen in a direct or indirect way convey to you that they agree with the idea, and even in their narrative I hear them saying the third block, meaning they agree with my idea, and at the end of the day they mess it up, and you do not, people like me do not know what to say. So sometimes you have to be realistic and just move on and drop the idea. So there's no point shooting in the dark, so we drop the idea for the moment. Zalah Mahirul Idris, jadi Najib akan jadi PM? Saya tak kata begitu, but if like I said yesterday, if the alternatives don't get their act together, then you are going to empower Najib by default. Yeah, and Najib and Zahid is always in discussion with Anwar, so the possibility that they want to form a government together is definitely there. Yeah. Khalid Alwi, bagi mereka yang kirim salam, salam kembali ya. Khalid Alwi, Laskar Cyber tak nak jadi peguam bela Najib Razak ke? Kat sini banyak songeh macam pandai. Kalau pandai gilah mahkamah jadi peguam bela untuk Najib. Laskar Cyber ni mahkamah hutan pun mereka tak layak jadi peguam. Mereka ni pakai bahasa bahasa yang lebih sesuai, orang kata bahasa longkang, banyaknya mulut longkang, dan mereka ni kutu rayap. Mereka datang sini nak hinggap sini, berak sini, kencing sini, sana. Banyak keimanan mereka rendah. Kalau kita lihat ya, banyak Laskar Cyber Pro Najib ni keimanan mereka rendah, lemah. Kita lihat bahasa mereka, ada sifat kemunafikan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita jangan layan lah. Kita cuma letak hashtag Laskar Cyber dikesan dan hashtag kami tolak Laskar Cyber. Raymond, Tuan RJ, adakah sebenarnya warisan masuk PRN Johor sebagai pengacau? Jika ia, kenapa? I do not think so. I do not think so. Of course, I can't give you a definitive answer, but I do not think so. Lukman Mo, Tuan, pada pendapat Tuan, apa yang berlaku sekiranya Mageran diperkenankan oleh YDPA? Saya tak ada berfikir setakat ni apa yang akan berlaku jika Mageran diperkenankan oleh YDPA. Tapi yang saya pernah fikirkan adalah, andai kata parlimen dibubarkan, tidak semestinya Najib dan Zahid akan dapat apa yang mereka mahu andai kata YDPA mengisytiharkan Mageran. Tapi ini satu kemungkinan sahaja. Boleh jadi akan berlaku PRU. Jika Mageran diisytiharkan, saya sokong, ya, dan saya harap Tun akan terlibat dalam Mageran. Macho Agustin, terima kasih. Amin. Si Jambul, UMNO tabur big jagung buat pengundi. Oh, UMNO bukan tabur jagung, dia tabur papaya, nanas, tembikai, dragon fruit, mahal-mahal, grapes, banyak dia tabur. Bukan, jangan salah faham, saya tak cerita yang huluran wang duit. Itu memang ada banyak dakwaan lah. Saya tak nak masuk dakwaan itu, nanti takut jadi fitnah. Tapi dari cara, ya, event-event di tempat-tempat makan tu, bagi saya itu adalah satu bentuk di mana
satu bentuk taburan, ya, tabur menabur. Tun Perak, jika terjadi gabungan Pejuang dan Bersatu, adakah Warisan dan Muda akan bergabung sekali? Okey, buat masa ini Muda sudah dicap, ya, oleh anda sendiri boleh lihat di media sosial, di komen-komen, oleh penyokong-penyokong Pejuang, ramai dah cap Muda sebagai pengkhianat. Tun, okey, adakah Muda akan pergi ke apa, saya tak tahu, tapi reputasi Muda tercalar banyak lah. Okay, they have demonstrated, whether they are opportunists or not, I'm not sure, but they have demonstrated opportunistic behaviour. Okay, so itulah. Wan Mualimi, jangan kecewa di PRN Johor, Melaka, Sarawak. Teruskan usaha anda dengan modal fitnah. Dengan modal fitnah. Baik Wan Mualimi, saya akan berusaha untuk memfitnah lebih lanjut. Itu yang kau nak dengar kan? Itu yang kau nak dengar. Itu yang kau nak dengar. Jadi saya sedapkan telinga awak lah. Suka hati kau lah. Amiruddin Yahya, RJR, ada data tak jumlah yang mengundi BN dan yang tidak mengundi BN di PRN Johor? Ada. Jadi saya rasa anda pun boleh cari di online, di Google, ya, anda Google benda ni, ada data jelas, ya, mengundi BN, mengundi amanah, mengundi ni apa, semua dah di tabulate, anda boleh rujuk benda ni, quite clear and quite complete data yang ada di luar sana. Okey, saya ambil 2-3 lagi soalan. Stanley Wong, what next? Kedah bubar? Saya tak tahu. BN ni dia mabuk pilihan raya. Dia nak ambil kesempatan daripada PRN sebab dia tahu rakyat meluat. Dia tahu tidak wujud lagi satu blok ketiga, kuasa ketiga. Dan dia tahu bila rakyat meluat, kurang keluar mengundi, jadi dia boleh timbulkan persepsi seolah-olah dia makin diterima rakyat, walhal itu adalah kepalsuan. Prestasi BN sebenarnya bukan hanya menurun sedikit berbanding PRU 14, tetapi selagi blok ketiga bergaduh, Najib senyum, Zaid senyum, dan mereka nak PRU cepat supaya tidak sempat diwujudkan blok ketiga atau blok kuasa ketiga ni, dan mereka nak PRN diasingkan daripada PRU. Kerana jika PRN berlaku serentak dengan PRU, orang akan bertumpu kepada isu-isu nasional. Dan isu-isu nasional Najib memang kantoi sebab kes 1MDB dan sebagainya. Tapi bila PRN diasingkan, Najib selamat sebab isu-isu nasional seperti 1MDB semua tidak menjadi pertimbangan. Orang akan fokus kat isu kenegerian. Jadi di negeri-negeri UMNO ni kira kurang gagal. So mereka nak asingkan. Jadi saya tak terkejut kalau berlaku PRN Kedah, PRN Perak. Saya tak terkejut. Mereka ni tengah mabuk pilihan raya. Dan satu pesan saya kepada strategists Pejuang dan sebagainya, jangan PRN memang isu 1MDB ni semua yang dimainkan gagal. Sebab yang penting ialah isu kenegerian. Saya pun silap dari situ. Tapi bila sampai PRU 15, isu utama adalah isu seperti pembongkaran 1MDB dan sebagainya. Jadi Najib sekarang atau media dia atau blogger dia sedang cuba menanam di minda strategis, tengok korang dah silap, 1MDB tak relevan, rakyat tak pandang. Ini satu kepalsuan. Rakyat pandang. Malah kalau kita lihat undi popular, sebenarnya prestasi BN mengurang, menunjukkan rakyat pandang isu 1MDB, dan isu 1B telah mencela Najib. Jadi mereka mengharapkan orang putus asa dan orang berhenti cakap pasal 1MDB. Sebenarnya makin banyak rakyat Malaysia terkejut dan frust dan meluat dengan isu 1MDB ni. Jadi kena terus cerita benda ni, cerita kebenaran berhubung 1MDB, penipuan Najib berhubung pembayaran hutang 1MDB dan sebagainya. Benda ni kena berterusan sehingga PRU 15. Zalah Mahrul, RJ, saya ada PM di Facebook, ya. Yes, saya ada baca. You are one of those who offered to donate
thank you, but I really appreciate, but actually I think my message yesterday was misinterpreted. Yeah, so I've explained that at the beginning of this live. Yeah, I'm fine. Okay? I meant to say that there are many people who don't do it without expecting anything, so people should not waste their time. Yeah? But thank you very much. I am really moved by your gesture. Sobri Abu Bakar, saya amat setuju tuan, terima kasih. Khalid Al-Walid, kesihan petaksub Najib, tiap-tiap hari kena kencing dan berak masih tak sedar-sedar. Bukan sebab bau kencing dan berak tu mungkin jadi, tak tahulah mereka ni. Ismail Mat Yusof, Tuan Arjar, Tempoh Agung dah tamat ROS, patut ambil tempoh. Saya tak faham. Amirul Abdullah, boleh komen sikit kenapa Pejuang boleh kalah ke semua 42 kerusi? Ini saya dah bincang panjang lebar lah dalam live semalam, live 2 hari lepas. Hari ni saya rasa benda tu kita move on lah. Ya, kita move on. Okay, saya ambil satu lagi ya. Saya terus ke bawah. Maliki Mikael, berapa teruk pergelutan di dalam UMNO sendiri? Saya baca ada tim A, tim B, ada seorang dedahkan. That is not true. Sekarang ni there are total of 5 main divisions dalam UMNO. 5. Tak ada tim A, tim B yang nyata. Ada 5 kumpulan besar yang bertelagah dalam UMNO. UMNO bagaikan satu telur yang kulit dia, cengkerang dia dah retak dalam 5 bak serpihan, kemudian dia orang glue balik. Anytime tekan sikit je dia hancur. Ya. So itulah UMNO. Dulu, kini dan noktah. Bukan selamanya, noktah dan noktah, ya. So depa tengah main persepsi. Depa tahu depa buat PRN selagi peratus yang keluar mengundi rendah, orang meluat, mereka tengah main persepsi. Mainlah. Dan jangan-jangan sampai persepsi ini menjurus kepada kemenangan mereka pada PRU 15 dan kita ada Najib sebagai PM 10. Kemudian kita semua boleh beratur lah dekat luar pavilion, satu-satu kita masuk, kita melutut, kita cium tangan penyamun. Okey. Jadi itu sahaja mesej saya hari ini. Dan sebentar lagi saya akan letak link ya pada artikel-artikel berkaitan, termasuk artikel yang saya jelaskan hari ini. Saya akan tulis dan saya akan terbitkannya, dan kemudian saya akan letak link di ruang tajuk. Jadi pastikan anda baca link-link tersebut. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.